Okey, jadi pada hari ini fokus kita adalah kepada cerita tentang Sarawak. Okey, cerita tentang Sarawak. Dia ada dua. Ada tiga cerita dalam bab yang keempat ni. Semua berkenaan dengan cerita selepas kekalahan Jepun. Okey, Jepun dah kalah. Kemudian apa yang British buat di tanah Melayu kita dah bincang. Yang mana akhirnya British telah menubuhkan satu pentadbiran yang dikenali sebagai Pentadbiran Malayan Union. Okay, yang kita dah bincang sehingga subtopik yang ketiga dalam bab yang keempat, iaitu tentang reaksi penduduk terhadap Malayan Union. Yang mana majoriti penduduk adalah tidak bersetuju dengan Malayan Union. Kita dah habis cerita di Tanah Melayu. Kemudian kita sambung cerita dia dalam bab yang keempat ni adalah berkenaan dengan penyerahan Sarawak pula kepada British. Nanti untuk 4.6 dan 4.7 adalah berkaitan dengan penyerahan Sabah kepada pihak British. Itulah cerita yang akan dibincangkan dalam bab yang keempat. So fokus kita pada hari ini kepada cerita Sarawak sahaja. Okay? Yang mana Sarawak dia merangkumi dua subtopik. Iaitu yang pertama tentang bagaimana Sarawak diserahkan kepada British. Kenapa Sarawak diserahkan kepada British? Dan yang kedua, kita akan lihat dalam subtopik 4.5 berkaitan dengan reaksi penduduk. Reaksi penduduk terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Adakah penduduk setuju ataupun tidak bersetuju dengan penyerahan tersebut? Itu yang kita akan bincang pada hari ini. Okay, so kita mulakan dengan 4.4, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. So nanti kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh raise your hand ataupun boleh terus type di ruangan komen. Ataupun kalau yang ada nak voice check, silakan. Cikgu tak ada masalah. Okey. So selepas Perang Dunia yang Kedua, Sarawak diserahkan kepada British. Maksudnya selepas kekalahan Jepun di Tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak, ataupun kekalahan Jepun dalam Perang Dunia yang Kedua, selepas digugurkan bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki, Sarawak telah diserahkan kepada British oleh pemerintah Sarawak sebelum ini, iaitu keluarga Brooke. Penyerahan itu menimbulkan pelbagai reaksi daripada penduduk-penduduk tempatan. Sebab bukan semua penduduk bersetuju. Sebab sebelum Jepun, sebelum Jepun mendapatkan Sarawak, sebelum Jepun mendapatkan Sarawak yang kita dah bincang rasanya dalam sejarah tingkatan 3 sedikit, dalam sejarah tingkatan 3, yang mana pada akhir pemerintahan keluarga Brooke pada tahun 1941, yang mana keluarga Brooke telah menubuhkan ataupun menggubal satu perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan 1941. Yang mana dalam perlembagaan itu, keluarga Brooke telah beransur-ansur untuk menyerahkan kuasa. Bukannya menyerahkan terus, maksudnya dia telah memberikan kuasa lebih kepada penduduk untuk memerintah negeri Sarawak ke arah berkerajaan sendiri dalam Perlembagaan 1941. Tetapi malangnya, perlembagaan itu tidak sempat dilaksanakan disebabkan oleh serangan Jepun ke atas Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Menyebabkan perlembagaan itu tergantung macam tu sahaja. Dan selepas Jepun kalah, penduduk-penduduk di Sarawak ni mengharapkan Perlembagaan 1941 itu diteruskan semula. Tetapi apa yang berlaku selepas kekalahan Jepun? Keluarga Brooke ingin menyerahkan Sarawak ini terus kepada British. Walaupun keluarga Brooke itu adalah orang British, ini awak kena faham di Sarawak sebelum ini bukan British yang menaungi, bukan British yang menjajah. Sebelum ni adalah keluarga Brooke. Persendirian, orang persendirian walaupun dia adalah berketurunan British. Tapi dia bukan mewakili kerajaan British. Dia adalah orang persendirian yang dapat menguasai negeri Sarawak sepenuhnya. So selepas kekalahan Jepun, beliau ataupun keluarga Brooke ini ingin menyerahkan sepenuhnya pemerintahan Sarawak ni kepada kerajaan British. Untuk diteruskan pemerintahan oleh kuasa barat. Oleh kuasa barat. Boleh faham tak? Boleh faham ayat cikgu? Ataupun keliru? Boleh Okey.
Okey. So, kita lihat selepas kekalahan Jepun, bila Sarawak diserahkan kepada British, bila Jepun kalah sahaja, tentera Australia, tentera Australia telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan satu pentadbiran, iaitu pentadbiran tentera. Sama seperti di Tanah Melayu. Kalau di Tanah Melayu, selepas kekalahan Jepun, yang datang ke Tanah Melayu selepas itu adalah pasukan pentadbiran tentera British ataupun BMA. Dalam bahasa Melayu dia PTB. BMA, British Military Administration, ataupun pentadbiran tentera British datang untuk mengamankan dulu Tanah Melayu. Sama juga seperti di Sarawak. Selepas kekalahan Jepun, yang datang ke negeri Sarawak adalah tentera-tentera Australia, yang mana telah memperkenalkan pentadbiran secara tentera juga, yang dikenali sebagai British Borneo Civil Affairs Unit, BBCAU. Panjang sikit dia punya singkatan dia. Itu pada 11 September 1945. Pada tahun 1946, British kemudiannya memperkenalkan BMA di Sarawak. Asalnya BBCAU. Lepas tu bermula pada tahun 1946 barulah pentadbiran tentera British seperti mana di Tanah Melayu diperkenalkan di negeri Sarawak. Kemudian pada 1 Julai 1946, Charles Wennerbrook ingin menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Dan penyerahan ini mendapat tentangan yang hebat daripada masyarakat tempatan di negeri Sarawak. Mereka menentanglah sebab mereka mengharapkan perlembagaan 1941 yang dibuat oleh keluarga Brooke sebelum Jepun itu diteruskan. Tapi malangnya, Brooke tak nak teruskan yang itu sebab nak serahkan Sarawak kepada British. Jadi persoalan dia, kenapa Brooke nak serahkan Sarawak kepada British? Itu yang kita nak tahu dalam subtopik 4.4. Iaitu faktor penyerahan Sarawak kepada British. Ini yang penting. Dalam 4.4. Kenapa Wennerbrook beria-ria nak serahkan Sarawak kepada British? So, ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Wennerbrook ingin menyerahkan Sarawak kepada British. Kalau kat sini ada 3 faktor. 3 faktor yang utama. Kita lihat faktor yang pertama. Kenapa Brooke ingin menyerahkan Sarawak kepada British ialah masalah pewarisan tahta. Yang pertama, kenapa Brooke nak menyerahkan Sarawak kepada British? Kerana masalah pewarisan tahta. Yang mana Wennerbrook, gambar kat sebelah tu adalah gambar Wennerbrook tidak mempunyai anak lelaki. Wennerbrook ni, Charles Wennerbrook ni, dia tak ada anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Sedangkan beliau semakin tua dan semakin uzur. Dan Wennerbrook ni sebenarnya dia ada seorang anak saudara. Anak saudara yang bernama Anthony Brooke. Anak kepada Bertram Brooke. Bertram Brooke untuk menggantikannya. Dia ada anak saudara sebenarnya. Yang sedia untuk menggantikannya. Tetapi Charles Wennerbrook ni dia tak nak. Dia tak nak menyerahkan kuasa itu kepada Anthony Brooke. Mungkin adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, di antara mereka, dan beliau tak nak menyerahkan kuasa pemerintahan Sarawak kepada Anthony Brooke. Dan dia ambil keputusan untuk serahkan Sarawak ini kepada British. Itu faktor yang pertama. Faham? Ada soalan? Faham Yang kedua, kenapa Brooke ni nak serahkan Sarawak kepada British adalah disebabkan desakan daripada kerajaan British sendiri. Kerajaan British yang desak supaya serahkanlah Sarawak tu kepada British. Pada 19 Jun 1944, pihak pejabat tanah jajahan telah mendesak Wennerbrook untuk memberikan kuasa kepada British dengan lebih luas untuk meluaskan penguasaannya di Sarawak. Sebab kita sedia maklum British dah dapat negeri-negeri di tanah Melayu. Dan British juga sebenarnya dia berhasrat untuk meluaskan kuasa dia ke Sarawak dan juga ke negeri Sabah. Jadi bila berlakunya situasi macam ni, bermula pada tahun 1944 lagi.
okey, pejabat tanah jajahan British telah mendesak Wayne Brooke ni untuk serahkan kuasa pentadbiran Sarawak itu terus direct kepada British. Okey. Dengan menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya. Nak jadikan Sarawak ni sebagai tanah jajahan. Dan dengan menjadikan Sarawak ni sebagai tanah jajahan, British akan dapat menguasai kekayaan ekonomi dan juga dapat menjaga kepentingan pelaburan British di negeri itu. Sebab walaupun Wayne Brooke yang memerintah, tapi banyak kepentingan ataupun pelaburan-pelaburan kerajaan British telah dilaburkan di negeri Sarawak. Jadi bila dia dapat memerintah sendiri negeri Sarawak, pelaburan itu akan dapat dijamin dari segi keselamatannya. Pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan telah mengutus surat kepada Wayne Brooke tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. So selepas Jepun kalah, dia mendesak lagi sekali untuk minta Wayne Brooke menyerahkan Sarawak kepada pihak British. Dan akhirnya Wayne Brooke bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. Mungkin disebabkan tadilah dia ada masalah dengan anak saudara dia. So dia ambil keputusan untuk tidak serahkan kepada anak saudara dia. Dan dalam masa yang sama, British pun datang nakkan negeri Sarawak. Jadi dia ambil keputusan untuk serahkan Sarawak kepada British. Dan faktor yang ketiga yang menjadi peranan juga kenapa Charles Wayne Brooke ni bersetuju untuk serahkan Sarawak kepada British adalah disebabkan masalah kewangan. Dia tak ada duit. Wayne Brooke ni selepas kekalahan Jepun, banyak kemusnahan yang telah berlaku di negeri Sarawak yang perlu dipulihkan semula. Jadi untuk pulihkan semula negeri Sarawak memerlukan perbelanjaan yang sangat banyak. Jadi Wayne Brooke ni menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak selepas tercetusnya Perang Dunia yang kedua. Jadi ekonomi Sarawak telah terjejas, lombong minyak pun banyak yang musnah, ladang-ladang getah juga terbiar, tak diuruskan. Kemudian kemudahan-kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya, lapangan terbang perlu dibaiki. So banyak duit yang diperlukan. So Wayne Brooke ni tak mampu untuk membangunkan semula negeri Sarawak. Jadi dia ambil keputusan untuk menyerahkan semula Sarawak kepada British. Untuk diteruskan pemerintahan oleh kuasa barat. Dalam masa yang sama juga British memang berhasrat untuk memerintah negeri Sarawak. Memang minta daripada Wayne Brooke untuk memerintah negeri Sarawak. Mungkin kalau dia tak ada masalah kewangan, mungkin dia tak akan serahkan kot. Mungkin dia tak akan serahkan. Walaupun dia ada masalah dengan anak saudara dia, tapi kalau dia ada kewangan yang masih banyak, yang mampu untuk memulihkan semula negeri Sarawak, mungkin Wayne Brooke ni tak serahkan Sarawak ini kepada pihak British. Jadi disebabkan masalah kewangan ini mungkin merupakan faktor yang besar jugalah menjadi pendorong kepada Wayne Brooke untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. Itulah 3 faktor kenapa Wayne Brooke nak menyerahkan Sarawak kepada British. Ada soalan tak? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Okey, kita lihat sedikit info kat bawah ni. Okey. Semasa Sarawak berada di bawah pemerintahan Jepun, ni info sikit lah, info tambahan. Kerajaan sementara telah diwujudkan. Kita nak kaitkan dengan Anthony Brooke tadi tu. Mana datang tu Anthony Brooke? Kenapa dia beria-ria nak juga pemerintahan di negeri Sarawak? Okey. Semasa pemerintahan Jepun, sebenarnya yang mentadbir negeri Sarawak bukan Wayne Brooke. Bukan Wayne Brooke. Jepun telah bekerjasama, masih lagi dalam keluarga Brooke. Tapi Jepun telah menubuhkan satu kerajaan sementara. Yang mana pengurusinya diserahkan kepada Bertram Brooke. Salah seorang daripada adik-beradik ataupun keluarga Brooke juga. Ada juga anaknya yang bernama Anthony Brooke. Sementara itu, Oliver Stanley, iaitu setiausaha tanah jajahan, telah berunding dengan kerajaan sementara ini pada tahun 1944 untuk membolehkan British mengambil Sarawak. Namun begitu, Bertram Brooke ni dan Anthony Brooke menolak, tak nak serahkan Sarawak kepada British. Itu yang berlaku semasa pemerintahan Jepun. Sebab kita sedia maklumlah, Jepun memang dia tak suka kepada British. Dan memang dia mendesaklah Anthony Brooke dan Bertram Brooke ni
supaya jangan serahkan Sarawak kepada pihak British. So maksudnya masa pemerintahan Jepun tu telah ada rundingan antara pihak British dengan kerajaan sementara Brooke yang dipengerusikan oleh Bertram Brooke. Okay, itu sebagai maklumat tambahan berkaitan dengan siapa Bertram Brooke dan juga Anthony Brooke. Jadi bila Jepun dah kalah, pemerintahan itu kembali semula kepada Warner Brooke. Dan Warner Brooke memang ada masalah dengan Bertram Brooke dan juga Anthony Brooke ni, dan dia tak nak serahkan kepada kepada anak saudara dia ni. Dan dia ambil keputusan untuk serahkan kepada pihak British. Okay, so cerita yang pertama dah habis. So boleh faham perkara yang pertama yang perlu awak faham dalam 4 poin. Okay, perkara yang kedua kita nak bincang adalah proses. Bagaimana proses penyerahan Sarawak kepada British. Okay, so kita lihat, ni pun ada buku teks awak, cikgu dah cut-cut juga. Cikgu tak boleh ambil semua. Sebab ada perkara-perkara yang menjadi hak cipta. Hak cipta yang cikgu tak boleh siarkan secara berasingan daripada buku teks. Okey. Proses penyerahan Sarawak kepada pihak British, kita lihat kita punya proses dia ni daripada atas ke bawah. Okey, yang pertama kita lihat pejabat tanah jajahan telah mengutus surat kepada Warner Brooke pada 28 Februari 1945 untuk meminta beliau menandatangani satu perjanjian dengan George Henry Hall, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan. Dan pada 24 Oktober 1945, beliau setuju untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. 28 Februari diutuskan surat untuk tanda tangan satu perjanjian. 24 Oktober baru Warner Brooke ni setuju untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. Itu proses yang pertama. Okey. Kemudian bila beliau dah setuju, yang kedua, Warner Brooke telah menghantar setiausaha peribadinya, iaitu yang bernama Gerard T. McBrien. Ini nama yang perlu awak fokuskan juga. Gerard T. McBrien ni, nama yang famous jugalah di Sarawak. Yang menjadi kemarahan penduduk-penduduk di negeri Sarawak. Peranan dia ni, dia lebih kurang sama seperti Sir Harold McMichael di Tanah Melayu ketika nak menandatangani perjanjian persetujuan penubuhan Malayan Union. Lebih kurang sama lah dia punya peranan dia. Jadi Warner Brooke ni dia menghantar setiausaha peribadinya Gerard T. McBrien ni untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Walaupun Warner Brooke yang memerintah, tapi dia kena dapat persetujuan juga daripada ketua-ketua kaum yang ada di negeri Sarawak. Dia tak boleh sewenang-wenangnya nak serahkan macam tu je. Jadi untuk dapatkan persetujuan tu, dia telah hantar Gerard T. McBrien ni untuk dapatkan persetujuan. Samalah peranan dia seperti Sir Harold McMichael. Yang mana Sir Harold McMichael pun diberikan peranan untuk dapatkan persetujuan daripada sultan-sultan dan juga raja-raja Melayu untuk menandatangani persetujuan terima Malayan Union. So Gerard T. McBrien pun sama, diberikan peranan untuk dapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan untuk menerima penyerahan Sarawak kepada pihak British. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Gerard T. McBrien ni buat? Beliau telah peluang ke England bersama-sama dengan dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Warner Brooke bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Dan penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Tiba-tiba Gerard T. McBrien ni balik pulang ke England. Pulang ke England dengan membawa bersama-sama dokumen yang dia telah ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Tapi dalam masa yang sama, rakyat tak tahu penyerahan itu berlaku. So seolah-olah berlakunya satu tipu muslihat kat situ. Tiba-tiba je dia pergi jumpa, kawan-kawannya pergi jumpa, dan dia telah bawa semua. Dia kata ketua tempatan semua bersetuju untuk serahkan. Ni dokumen persetujuan. Kat situ sebenarnya, kalau boleh perasan, sebab ayat bawah dia kata tanpa pengetahuan rakyat Sarawak.
kalau ketua tempatan tahu, mesti ketua tempatan akan hebahkan kepada penduduk yang Sarawak ni akan diserahkan kepada British. Tapi rakyat tak tahu pun penyerahan ini akan berlaku. Tapi tiba-tiba ketua tempatan dah tanda tangan. Jadi siapa yang menipu sekarang ni? Itulah peranan yang dimainkan oleh Gerard T. McBrien. So bila dia serahkan kepada Warner Bros tengok, oh semua dah setuju. Maksudnya dia pun dengan senang hatinya untuk serahkan Sarawak ni kepada pihak British sebab semua dah setuju. Itu ayat yang digambarkan, yang dimasukkan dalam petikan yang ketiga ini. Okay, ada soalan daripada Rizal. Okay, so maksudnya penyerahan Sarawak ini kerja orang atasan lah. Sebab itu rakyat tak tahu. Ya. Dia sebenarnya kerja Warner Bros sebenarnya nak guna cara baik. Dia nak serahkan, dia berhajat nak serahkan Sarawak kepada British. Tapi dia nak minta persetujuan dulu daripada ketua-ketua tempatan di Sarawak. Okey, untuk bersama-sama setuju untuk serahkan Sarawak kepada British. Mungkin kalau ketua tempatan ni tak setuju, mungkin proses ni akan lebih lambat. Okey, akan lebih lambat ataupun mungkin penyerahan ini tidak akan berlaku. Tapi apabila Gerard T. McBrien ni bawa dokumen yang ada tanda tangan semua ketua tempatan yang menandakan mereka setuju, so Warner Bros pun semua dah setuju, so beliau pun setujulah untuk serahkan Sarawak kepada pihak British. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Ada soalan? Ada apa-apa yang muskil? Boleh tanya? Okay, Rizal faham. Yang lain boleh faham? Okay, tu cerita dia. Okay, jadi langkah seterusnya bila semua dah setuju, kerajaan British pun mengarahkan Warner Bros supaya mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat terlebih dahulu. So cerita dia bila berita ni sampai kepada ketua tempatan, kepada rakyat, kejutlah. Okay, bila masa kami tanda tangan. Bila Gerard T. McBrien ni bawa dokumen tu kepada Warner Bros di London, menandakan setuju dan Warner Bros umumkan kepada semua yang nak serahkan Sarawak kepada British, semua terkejut. Rakyat pun terkejut. Bila masa ada perbincangan nak serahkan Sarawak kepada British? Kenapa ketua tempatan tak tahu? Kenapa ketua tempatan tak hebahkan kepada rakyat? Ketua tempatan pun terkejut. Bila masa bila masa kami tanda tangan perjanjian untuk setuju serahkan Sarawak kepada British. Itu dah kantoi lah. Maksudnya tindakan Gerard T. McBrien ni telah kantoi, yang mana beliau sebenarnya tak jumpa pun dengan ketua-ketua tempatan. Seolah-olah macam dia tanda tangan sendiri. Semua dokumen-dokumen tu yang menyatakan ketua tempatan ni setuju. Bila ketua tempatan ni tahu yang Gerard T. McBrien ni menipu, so mereka marahlah. Mereka marah dan menyatakan yang mereka tidak bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. So bila ketua tempatan tak setuju, kerajaan British pun telah arahkan Warner Bros supaya dapatkan pula kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat terlebih dahulu. So perkara ini dibawa ke dalam Majlis Negeri dalam pentadbiran Warner Bros. Dalam Majlis Negeri itu pula, dia ada wakil-wakil dia dah. Ada wakil daripada ketua-ketua tempatan, ada juga wakil daripada pihak British, iaitu pegawai-pegawai Warner Bros dalam majlis tersebut. Dan kerajaan British telah menghantar 2 orang ahli parlimennya, iaitu Gammons dan juga Rhys William, yang pegawai ni sama juga yang dihantar untuk melihat betul ke rakyat menentang Malayan Union. Kalau awak ingat baliklah dalam 4.3. David Rhys William dan L.D. Gammons ni pegawai yang sama yang dihantar ke Tanah Melayu untuk melihat betul ke rakyat ni menentang Malayan Union. Dan pegawai ini juga dihantar ke Sarawak untuk membuat tinjauan. Proses bagaimana Majlis Negeri ini meluluskan penyerahan Sarawak kepada pihak British. Mereka tiba di Kuching pada 2 Mei 1946 dan hasil tinjauan itu mendapati sebahagian besar peribumi menentang penyerahan Sarawak.
Okey, maksudnya penduduk-penduduk asal, orang Iban, orang dusun, orang Dayak, Melanau dan banyak lagi orang Melayu semua menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Cina menyokong penyerahan Sarawak. Orang Cina dia fikirkan untung, dia fikirkan ekonomi. Kalau mungkin di bawah kerajaan British, ekonomi mereka akan lebih terjamin. Okey. Terdapat juga penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Ada juga orang yang tinggal dalam kawasan pedalaman tak faham pun. Okey, tak ambil tahu pun tentang penyerahan Sarawak ni kepada British. Mereka tak kisah pun. Siapa-siapa yang merintah asalkan aku bahagia. Okey, itu dia punya pendirian dia. Tak faham pun tentang penyerahan Sarawak. Dan laporan Gammons dan Rhys William ni berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Okey, bila tinjauan dibuat, majoriti rakyat tak setuju. So disebabkan tak setuju itulah dibuatkan satu undian dalam Majlis Negeri. Okey. So Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan yang disebut sebagai Session Bill, yang mana keputusannya menunjukkan bahawa golongan pro penyerahan telah menang dengan 19 undi, sementara 16 undi telah menentang. Dia sebenarnya dalam Majlis Negeri ni, dia punya ahli dia, okay, 19 ni adalah termasuk pegawai British. Okay, termasuk pegawai-pegawai orang British lah. Pegawai Brok dan juga pro-pro yang menyokong. Maksudnya kebanyakannya adalah pegawai-pegawai British. Okay. Ini 16 ni pula adalah orang tempatan. Ahli ya. Ini ahli dalam Majlis Negeri. Ini adalah pegawai Brok. Okay, pegawai Brok. Okay, ahli dalam Majlis Negeri. Ini adalah Majlis Negeri. Sikit. Okay, ini ahli-ahli dia. Okay. Jadi 19, 16. Semua sekali ada 35 lah. Okay, 35 orang ahli. Okay, kalau kita lihat yang pro, ini yang memang pro, pegawai pro memang dia akan sokong. Orang tempatan memang ada 16 sahaja. Kalau tengok daripada segi bilangan pun, kita dah tahu dah. Kalau undi pun nanti, memang 19 yang akan menang. Okay, 16 yang akan kalah. Bila kita undi, yang pro ni, yang pegawai pro ada 19 orang. Mestilah mereka akan semua angkat tangan menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Okay, 16 ni pula akan semua sekali akan angkat menentang penyerahan Sarawak kepada British. So kat sini dah nampak yang British yang akan menang. Okay, Brok yang akan menang. So sebab itulah British ni pandai. Dia gunakan Majlis Negeri. Dia tahu dalam Majlis Negeri ni memang ahli yang pro kerajaan lebih ramai berbanding dengan ahli yang menentang. Jadi dia gunakan Majlis Negeri untuk buat undian. So undian dibuat memang sah-sah lah. Undian akan berpihak kepada yang menyokong penyerahan Sarawak kepada pihak British. Faham kita dia? So berdasarkan undian ini, taraf Sarawak sebagai negeri naungan British telah dimangsuhkan. Sebelum ni dia hanya di bawah naungan British, ditadbir oleh keluarga Brok. So dengan undian ini, maka pada 1 Julai 1946, Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Dan hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching, Sarawak. Itu cerita dia. Okay. Tentang proses penyerahan Sarawak kepada pihak British. Ada soalan nak tanya? Habis 4.4 Kita habis 4.4. Okay. So dalam 4.4 ni ada dua cerita. Okay. Kesimpulan dia ada dua cerita yang perlu difaham dalam 4.4. Yang pertama sekali adalah faktor Brok serahkan Sarawak kepada British. Yang kedua adalah proses penyerahan Sarawak. Ada dua cerita.
Okay, ini yang pertama. Ini yang kedua. Okay, boleh faham tak dua-dua cerita ni? Kalau ada soalan, silakan. So, yang pertama, faktor penyerahan Sarawak kepada Britain ni boleh faham? Ada tiga dia, ada tiga faktor. Faktor yang pertama, faktor yang kedua, faktor yang ketiga. Yang ni boleh faham? Okay, boleh so boleh faham, dia korang Okay, semua boleh faham yang ni. Okay, yang kedua, proses penyerahan ni. Ada berapa step tadi? Kita tengok ni. Yang ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6, ada 7 step. 7 step semua sekali. Okay, yang ni boleh faham tak? Proses penyerahan Sarawak. Ada soalan? Kau boleh faham juga. Okay, so cikgu right Settle 4.4. Okay. So, untuk yang kedua, tadi kita lihat kan, dalam majlis negeri, bila diundi, walaupun telah dibuat undian, dengan harapan orang tempatan terimalah undian tersebut. Tapi orang tempatan ni bukannya orang yang duduk dalam majlis negeri ni, bukan orang yang tak ada ilmu. Okay. Kebanyakan mereka adalah yang berpendidikan. Okay, ada yang berpendidikan Inggeris, ada yang berpendidikan yang tinggi lah, yang boleh faham situasi yang berlaku. Okay. Walaupun undian majlis negeri berpihak kepada kerajaan ataupun berpihak kepada British, mereka tak puas hati. Sebab mereka memang sedia maklum, ahli dalam majlis negeri memang tak adil. Okay, memang tak adil. Memang kalau ikut pro yang pro lebih ramai berbanding yang menentang. Kalau undi pun memang yang pro yang akan menang. Sebab itulah mereka walaupun penyerahan ini berlaku, mereka tetap menentang penyerahan Sarawak kepada British. Itu yang berlaku Itu yang berlaku di negeri Sarawak. So, dalam 4.5 kita nak lihat apa reaksi penduduk terhadap penyerahan Sarawak kepada pihak British. So, itu fokus untuk 4.5. Kita lihat. Penyerahan Sarawak mencetuskan dua reaksi yang berbeza, iaitu dari golongan yang menentang penyerahan Sarawak dan golongan yang menyokong penyerahan Sarawak. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Dan kebanyakan penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. Yang menyokong kebanyakan adalah pegawai-pegawai Brok dan juga golongan imigran lah, terutamanya orang Cina yang kebanyakan ini dibawa masuk ke Sarawak, bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Dan kenapa mereka menentang? Kenapa penduduk-penduduk menentang penyerahan Sarawak kepada British? Itu perkara pertama yang kita nak faham dalam 4.5. Di bawah tajuk faktor penentangan penyerahan Sarawak. Golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini antaranya dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Kena ingat nama ni. Dia yang memimpin. Dia adalah mewakili kaum Melayu, orang Melayu di negeri Sarawak, untuk menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Dia adalah seorang yang berpendidikan merupakan pemimpin tempatan yang disegani di negeri Sarawak. Dan golongan ini menentang disebabkan oleh beberapa faktor yang berikut. Tengok faktor yang pertama. Kenapa mereka menentang? Yang pertama, tindakan Wennerbrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Cikgu sebut tadi kan? Tentang Perlembagaan 1941. Yang telah dibuat sebelum Jepun menguasai negeri Sarawak. Kita ni boleh faham tak yang perlembagaan ni? Yang cikgu cerita dia, awak boleh faham tak? Kok ada yang tanya, mana datang pula Perlembagaan 1941 ni? Ini sebenarnya kita dah bincang dalam sejarah tingkatan 3. Bab yang kelima juga. Tentang Brok menguasai negeri Sarawak pada akhir bab yang kelima. Form 3. Kita dah bincang tentang Perlembagaan 1941. So fokus dalam Perlembagaan 1941 ni, dia adalah berkaitan dengan ke arah berkerajaan sendiri. Itu ditekankan dalam Perlembagaan 1941. Maksudnya, Wennerbrook nak serahkan sebahagian besar pentadbiran Sarawak ni kepada penduduk-penduduk tempatan. So, penduduk sukalah, gembira.
Sebab mereka dah diberikan peluang untuk mentadbir sendiri negeri Sarawak. Tapi tak sempat dilaksanakan disebabkan Jepun menyerang negeri Sarawak. Jadi mereka mengharapkan selepas British Jepun kalah, Wennerbrook sambung semula perlembagaan 1941. Okey. Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Menurut perlembagaan ini, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Namun begitu, tindakan Wennerbrook menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Beliau menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Itu yang rakyat Sarawak marah. Sepatutnya perlembagaan ini dah ditandatangani. Dah setuju. Okay, pemimpin tempatan dah setuju, Wennerbrook dah setuju. Tapi tak sempat dilaksanakan sahaja kerana diserang oleh Jepun. Okay, bukannya baru-baru dirangka. Memang dah setuju dah. Tapi bila Jepun dah kalah, sepatutnya perlembagaan ini disambung. Tapi Wennerbrook tak nak sambung. Dia nak serahkan Sarawak kepada British. Dan itu telah melanggar prinsip yang ke-8 dalam Perlembagaan 1941. Iaitu pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Sebab itulah rakyat marah. Itu faktor yang pertama. Boleh faham? Okay. So awak jangan tukar tau. Faktor penentangan dengan faktor penyerahan. Tadi faktor penyerahan ada 3. Faktor penentangan ni ada 3 juga. Ada 3 juga. Jadi jangan dengan salah tulis pula. Faktor penyerahan awak pergi tulis faktor ini. Habis. Hilang semua markah. Okay, so yang pertama boleh faham Okay, yang kedua. Kita lihat yang kedua. Kenapa rakyat menentang penyerahan Sarawak? Okay. Rakyat menentang kerana Wennerbrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Pemerintah yang sebelum Charles Wennerbrook. Okay. Yang mana dalam surat wasiat itu, Wennerbrook telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda, iaitu Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertram Brooke. Okay, Wennerbrook ni walaupun dia tak ada anak, tapi dia kena lantik Raja Muda. Raja Muda ketika itu adalah Anthony Brooke. Okay, dan Tuan Muda itu ayah kepada Bertram Brooke. Patutnya dia kena bincang dalam keluarga Brooke dulu untuk serahkan Sarawak. Tapi sebenarnya Wennerbrook ni dia ada masalah peribadi lah. Okay, masalah peribadi dengan Anthony Brooke ni. Dia tak suka kepada anak saudara dia ni. Okay. Dan dia ambil keputusan untuk tak serahkan kepada Anthony Brooke. Malah dia ambil keputusan sendiri untuk serahkan Sarawak kepada pihak British. Dan golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan lebih mudah. Sebab melalui Perlembagaan 1941 tadi, sebenarnya dia slow-slow dah ke arah nak berikan kemerdekaan kepada Sarawak. Jadi penduduk berharap dengan memulihkan semula dinasti Brooke ni dan Perlembagaan 1941 diteruskan, dia akan dapat memudahkan tuntutan kemerdekaan itu ke atas negeri Sarawak dengan lebih mudah. Okay, itu yang kedua. Okay, ada soalan? Okay, faham? Kalau ada soalan, tanya. Jangan diam je. Okay, so faktor yang kedua ni boleh faham? Respon sikit. Boleh yang lain boleh Okay. So faktor yang ketiga, kenapa rakyat marah sangat penyerahan Sarawak ni kepada British adalah disebabkan Gerard T. McBrien yang tadi lah yang cikgu sebutkan tadi. Salah pula. Gerard T. McBrien ni menggunakan muslihat. Gerard T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan, sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Maknanya dia tak jujur adalah mendapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Banyak tipu muslihat yang digunakan. Itu yang menyebabkan rakyat marah. Sama juga seperti di Tanah Melayu. Kenapa rakyat marah sangat Malaya Union ni ditubuhkan? Salah satu sebabnya adalah tindakan Sir Harold MacMichael
yang telah menggunakan tipu muslihat dalam mendapatkan tanda tangan, yang mana telah menggunakan ugutan terhadap raja. Ia ugut raja. Kalau tuanku tak sign, kita akan lucutkan jawatan tuanku. Itu yang dibuat oleh Sir Harold McMichael. Ini juga yang dibuat oleh Gerard T. McBrien di negeri Sarawak. Disebabkan tindakan beliau lah, penduduk-penduduk sangat marah, untuk menyerahkan Sarawak kepada pihak British. So ada 3 faktor kenapa Sarawak diserahkan oleh kepada pihak British oleh Charles Warner. Ada soalan setakat ni? 3 faktor ini. Ada Okay, so kita boleh teruskan. Okay, so macam mana bentuk penentangan yang dibuat? Okay, sekarang ni kita dah tahu. Majoriti rakyat tempatan menentang. Okay, dan kita dah bincang juga kenapa mereka menentang. Jadi perkara yang ketiga kita nak bincang, bagaimana bentuk penentangan yang dibuat? Adakah mereka angkat senjata dan pergi berperang dengan pihak British? Ataupun mereka menggunakan kaedah-kaedah yang lain? So itu yang kita nak bincang dalam tajuk seterusnya, iaitu bentuk penentangan penduduk tempatan. Dan mereka telah menggunakan beberapa kaedah, beberapa bentuk penentangan. Iaitu yang pertama kita lihat, mereka telah mengadakan persidangan. Penduduk-penduduk telah mengadakan persidangan untuk menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Iaitu Johari Anang dan Sarkawi Osman telah menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari seluruh negeri Sarawak. Dan pengerusi persidangan ini ialah Johari Anang sendiri. Sebagai pengerusi, objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. Kenapa dia ambil 1 Julai? Sebab apa dia ambil 1 Julai? Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa dia ambil 1 Julai sebagai hari untuk mengadakan demonstrasi? Apa yang berlaku pada 1 Julai? Siapa boleh respon? Cikgu dah sebut tadi, ada cikgu sebut tadi. 1 Julai 1946. Hari itu Sarawak diserahkan. Betul Kathleen. Sebab pada tarikh itulah, 1 Julai lah, Sarawak diserahkan secara rasminya, ataupun Sarawak secara rasminya menjadi tanah jajahan British. Iaitu pada 1 Julai 1946. Sebab itulah persidangan ni mengambil 1 Julai sebagai hari untuk mereka mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai setiap tahun. Kerana menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Dan pertubuhan yang menyertai persidangan ini antaranya termasuklah Pergerakan Pemuda Melayu PPM, Barisan Pemuda Sarawak BPS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putera. Banyak juga ramai juga yang menyertai persidangan ini untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai. Itu yang pertama. Yang dilakukan oleh penduduk untuk menentang penyerahan Sarawak. Yang kedua, mereka juga mengadakan demonstrasi. Pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama telah diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak, Charles Arden Clark, di Astana, iaitu di Istana Sarawak. Demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah sendiri. Dan perarakan ini disertai oleh 16 Persatuan Melayu. PKMS telah mendesak British berundur dari Sarawak. Dan antara kata-kata yang tertulis termasuklah, kami membantah sekeras-kerasnya tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. No session. Session yang tadi lah, session bill tu. Sepanduk dan poster anti penyerahan ditampal di pokok-pokok, di perahu, di jeti dan merata tempat lah untuk menunjukkan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada pihak British. Dan demonstrasi di Sibu diterajui oleh PPM dan beberapa demonstrasi berjaya dilaksanakan. Itu perkara yang kedua. Mereka bangkit beramai-ramai mengadakan demonstrasi. Agak-agak awak pada pendapat awak je, tanya awak ni. Apa
pentingnya demonstrasi ni kepada penduduk. Okay. Kenapa demonstrasi ni dapat menakut-nakutkan British? Okay. Awak kenapa mereka mengadakan demonstrasi? Okay. Bila penduduk ni berkumpul beramai-ramai menentang, apa perspektif orang luar terhadap perkara yang berlaku di negeri Sarawak? Meningkatkan semangat patriotisme antara kalangan penduduk. Okey, betul. Itu dari perspektif penduduk, itu betul. Okey, dari perspektif barat pula, perspektif British, kenapa demonstrasi ni perlu dihalang? Betul, negara akan kacir-kacir. Okey, negeri akan lihat dalam keadaan kucar-kacir. So, bila berlakunya kucar-kacir, apa yang akan berlaku? Rizwan kata menunjukkan semangat nasional kepada British, memberitahu kepada pentadbiran British selepas ini tidak akan lancar. Semangat nasionalisme kepada British. Cikgu rasa masuk Loy Rizwan ni menunjukkan semangat nasionalisme penduduk kepada pihak British. Nak memberitahu British supaya selepas hari ini tidak akan lancar. Maknanya nak beritahu British pentadbiran mereka akan sentiasa diganggu, kan? Cik Ian kata ketidakstabilan politik. Betul. Okey. Pentingnya demonstrasi ni, bila sentiasa diadakan demonstrasi, dia akan mengganggu proses pentadbiran British di Sarawak. Dia ganggu macam mana? British dia memerlukan pelabur-pelabur daripada Eropah untuk melaburkan pelaburan mereka ke negeri Sarawak, untuk melaburkan duit. Bila pelabur ni melihat ketidaktentuan penduduk di Sarawak, selalu adakan demonstrasi, tunjuk perasaan. Dia menunjukkan yang Sarawak ni tidak aman. Tidak berada dalam keadaan aman dan makmur. So, mereka takut. Mereka akan takut untuk melaburkan pelaburan mereka ke negeri Sarawak. Jadi, dengan itu, British yang akan rugi. Rakyat tidak lagi ikut cakap British. Betul. Itu antara sebab dia. Yes, betul. Rakyat akan sentiasa mengganggu. Setiap 1 Julai adakan demonstrasi. Bukan 1 Julai je. Banyak tempat mengadakan demonstrasi dalam tempoh tersebut. So, menyusahkan British dan merugikan British. Sebab pelabur-pelabur akan takut untuk melaburkan duit mereka ke negeri Sarawak. Walaupun Sarawak banyak hasil. Itu yang British nak halang berlakunya demonstrasi di negeri Sarawak. Okey, kita teruskan. Itu yang kedua. Boleh faham yang kedua? Demonstrasi. Okey, yang ketiga. Apa yang rakyat buat? Meletakkan jawatan beramai-ramai. Okey. British menyedari pemimpin anti penyerahan terdiri daripada pegawai-pegawai perkhidmatan awam dan juga guru. Ramai yang menentang ni adalah golongan-golongan yang bekerja dalam perkhidmatan awam, yang bekerja dengan Brooke sebelum ni. Yang bekerja dalam sektor kerajaan ataupun dalam jabatan-jabatan yang ditubuhkan oleh Brooke sebelum ini. Dan juga ramai juga yang menentang ni adalah golongan-golongan guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh Brooke sebelum ini. Mereka tak setuju menyerahkan Sarawak kepada pihak British. Jadi bila dia tahu yang pegawai-pegawai awam yang banyak terlibat, British telah mengeluarkan satu perkeliling yang dinamakan sebagai perkeliling nombor 9 1946, circular number 9 pada bulan Februari pada bulan Disember 1946, yang mana dalam perkeliling ini telah melarang pegawai-pegawai kerajaan ataupun pegawai-pegawai awam untuk menyertai gerakan anti penyerahan. Dan kalau sertai juga, mereka akan dikenakan tindakan. So, perkeliling nombor 9 ni adalah untuk menakut-nakutkan pegawai awam dan juga golongan guru ni supaya tidak menyertai gerakan anti penyerahan. Mereka harap dengan adanya perkeliling ni, rakyat akan takut. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Yang mana pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah meletakkan jawatan. Dia ugut macam tu, dia ingat penduduk takut. Tapi penduduk tak takut. Malah mereka ambil keputusan letak jawatan sebagai pegawai awam. Dan kaki tangan yang meletakkan jawatan termasuklah guru serta petugas-petugas di pos dan telegraf
Jabatan Marine, Kastam, Perubatan dan Kesihatan, Percetakan, Jabatan Ukur, Jabatan Kerja Raya, Bomber dan Perbendaharaan. Bila ramai-ramai keluar daripada jabatan, siapa yang nak kerja? Kalau kat sekolah, cikgu semua letak jawatan. Siapa yang nak mengajar? So, itu juga akan merugikan pihak British. Okey. Seterusnya, seramai 56 orang pelajar maktab perguruan yang belum jadi cikgu, yang masih belajar di maktab pun mengambil tindakan yang sama, menamatkan pengajian sebagai bantahan terhadap perkeliling nombor 9. Mereka tak setuju. Menunjukkan yang mereka tak setuju dengan perkeliling ini, mereka ambil tindakan tamatkan pengajian. Tak payah belajar lah sebagai cikgu. Tak nak kerja dengan pihak British. Menunjukkan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada pihak British. Itu faktor bentuk penentangan yang ketiga. Ada soalan setakat ni? Boleh faham tak? So, meletakkan jawatan ni, mereka membantah. Kenapa mereka letakkan jawatan? Kerana membantah perkeliling nombor 9 yang dibuat oleh pihak British. Perkeliling nombor 9. Sebab tu mereka meletakkan jawatan. Faham Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, macam mana mereka menentang? Melalui golongan-golongan wanita. Yang mana golongan wanita juga turut hebat menentang penyerahan Sarawak kepada British. Antaranya seperti Cikgu Lily Aberwin, iaitu wakil daripada PKMS, Hajah Sipah Tunku Othman, Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kebanyakannya adalah golongan-golongan cikgu lah. Golongan-golongan guru yang dan juga pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang ada pendidikan. Yang ada pendidikan yang tinggi. Yang sedar. Yang kalau serahkan Sarawak kepada British, hasrat mereka untuk merdeka akan terjejas. Akan lebih lambat. Kalau sebelum ni, Perlembagaan 1941 dah mendekatkan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi bila Wynebrook serahkan Sarawak kepada British, dia akan kembali melambatkan proses kemerdekaan negeri Sarawak. Sebab itulah mereka menentang sehabis-habisan. Apa yang dibuat oleh kaum-kaum wanita ini, kaum ibu ini yang diketuai oleh Cikgu Lily Aberwin telah pergi ke rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Dia pergi ke rumah-rumah Panjang dalam pedalaman. Sebab di rumah Panjang ni, rakyat dia tinggal dalam hutan. Dan mereka tak ambil kisah pun. Mereka tak tahu pun apa yang berlaku. Mereka tak faham pun apa itu penyerahan Sarawak kepada British. Jadi tanggungjawab golongan-golongan wanita inilah akan pergi berkempen, akan pergi dari rumah ke rumah Panjang untuk memberikan kempen kesedaran. Memberikan kesedaran kepada penduduk-penduduk di sana yang sekarang mereka sedang dijajah oleh British. Itu yang disuarakan oleh golongan-golongan wanita. Mereka juga sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengaturkan demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. Bukan sahaja golongan lelaki, golongan wanita pun sama-sama berdemonstrasi untuk menentang penyerahan Sarawak. Cikgu Ajibah Abul mengetuai golongan wanita, kaum wanita untuk bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Itu yang keempat. Boleh faham yang kelima, mereka juga menggunakan akhbar. Sama seperti di Tanah Melayu. Menggunakan akhbar untuk menentang penyerahan Sarawak. Dan akhbar yang digunakan adalah seperti akhbar utusan Sarawak yang diterbitkan pada bulan Januari 1949. Yang mana utusan Sarawak digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Dan pengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Misalnya ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak. Kerajaan British menipu rakyat. So itu tajuk-tajuk yang beri galakan kepada rakyat untuk membaca akhbar utusan Sarawak. Itu yang kelima. Yang keenam, menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu PPM juga telah menghantar surat bantahan kepada kerajaan British di London menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Pada tahun 1949, BPS juga telah menghantar referendum
memansuhkan penyerahan Sarawak. Mereka telah menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British, dengan salinan kepada Gubernur British. Anthony Brooke kemudiannya menentang penyerahan melalui sistem perundangan. Beliau membuat rayuan di Privy Council, dan pada 16 Julai 1948, Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Namun begitu, rayuan tersebut telah ditolak. So tak berjaya. Dan yang ketujuh, mereka telah menubuhkan Rukun 13. Bila semua tak berjaya, semua pendekatan secara baik tak berjaya, mereka telah menubuhkan satu gerakan yang lebih radikal. Yang mana golongan muda dalam gerakan anti penyerahan telah menubuhkan Rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Yang mana Rukun 13 ini ditubuhkan secara senyap-senyap, secara sulit oleh para pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu PPM di Sibu. Kumpulan ini dipimpin oleh Awan Ramli, Morsyidi Siddiq dan Bujang Suntung. Dan sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu, iaitu Sir Duncan Stewart. Dan satu mesyuarat sulit diadakan untuk membunuh Duncan Stewart pada 3 Disember 1949 di Sibu. So cara baik, mereka ada demonstrasi pun tak jalan, mereka adakan surat bantahan pun tak jalan. Last sekali, mereka telah menubuhkan Rukun 13. So Rukun 13 ni adalah pergerakan yang ditubuhkan untuk bergerak secara lebih radikal, lebih ganas. Dan tujuan mereka adalah untuk membunuh pegawai British yang berada di Sibu, iaitu Sir Duncan Stewart. Tengok gambar dia bawah ni. So bagaimana ia berlaku? Sikit lagi Okay. Rosely Dobbie. Ni gambar Rosely Dobbie ni. Ni gambar dia. Rosely Dobbie adalah pejuang kemerdekaan Sarawak. Beliau telah menikam Sir Duncan Stewart dan seminggu kemudian Duncan Stewart telah meninggal dunia di hospital Singapura. Dan peristiwa ini dikenali sebagai nama Sungkit Berdarah. Sungkit Berdarah. Pembunuhan Duncan Stewart memberikan kesempatan kepada British untuk bertindak balas terhadap gerakan anti penyerahan. Kalau sebelum ni mereka hanya bukan membiarkan, mereka menentang juga. Mereka ambil tindakan tapi bukan secara radikal lah. Mereka keluarkan pekeliling, mereka ugut, dan selepas pembunuhan Duncan Stewart ni, mereka bertindak lebih agresif juga. Dengan menangkap, dengan menutup pejabat-pejabat Persatuan Melayu, BPM, PKMS, BPS, Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak, dan Anthony Brooke merayu semua persatuan anti penyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan. Anthony Brooke pun pasrah. Dia kata, dahlah menentang. Memang kita tak akan berjaya. Kemudian Rosely Dobbie yang membunuh tadi bersama-sama dengan rakan-rakannya yang lain, Morsyidi Siddiq, Awan Ramli dan Bujang Suntung, akhirnya ditangkap dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Tengok gambar bawah ni. Ni Rosely Dobbie ditangkap dan dihukum gantung sampai mati. Dan anggota Rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Gerakan anti penyerahan Sarawak menemui kegagalan. Dan selepas peristiwa ini, gerakan anti penyerahan dah mula slow dan akhirnya tak ada lagi yang menentang penyerahan Sarawak oleh penduduk-penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, gerakan tersebut memberikan kesedaran dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan, dan semangat tersebut membawa penubuhan parti-parti politik di negeri Sarawak. Walaupun mereka tak menentang lagi secara radikal, tak menentang, tak mengadakan demonstrasi, tapi mereka telah menubuhkan parti-parti politik untuk membawa suara-suara rakyat dalam pentadbiran British di negeri Sarawak. Itulah cerita tentang Sungkit Berdarah yang mana telah menyebabkan Rosely Dobbie juga rakan-rakannya telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Jadi di sebalik penentangan terhadap penyerahan Sarawak, terdapat juga yang menyokong. Ada juga yang menyokong. Dan kenapa mereka menyokong penyerahan Sarawak kepada British? Iaitu yang pertama, dapat memajukan negeri. Antara yang menyokong adalah diketuai oleh Datu Bandar Abang Haji Mustafa. Yang kuning, yang hijau. Sikit lagi, cikgu habiskan sikit lagi.
Okey, bukan saja orang Cina, ada juga penduduk tempatan yang menyokong sebenarnya, iaitu Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Datuk Ahmad Abang Haji Sulaiman. Dan kenapa mereka menyokong adalah yang pertama, dia kata dengan penyerahan Sarawak kepada British, ia dapat memajukan negeri. Ahli Majlis Negeri Datuk Bandar Abang Haji Mustafa menyatakan bahawa selepas perang, negeri Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Dan penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek seperti politik, perhubungan, perdagangan, pertanian dan lain-lain lagi lah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sarawak. Ini golongan yang menyokong golongan yang menyokong. Yang kedua, mereka sokong kerana dapat memajukan penduduk tempatan. Golongan pro penyerahan ni menubuhkan Young Malay Association. Yang mana bila adanya gerakan anti penyerahan, British dia nak kurangkan sokongan terhadap gerakan anti penyerahan itu. British telah menubuhkan satu lagi gerakan yang dinamakan sebagai YMA. Dan YMA ni juga diambil daripada kalangan orang Melayu. So menunjukkan sekarang ni ada dua kumpulan. Satu orang Melayu yang menyokong, satu orang Melayu yang menentang. Pada sebelum ni kebanyakan orang Melayu menentang. Bila adanya YMA, dan YMA ni telah masuk ke dalam gerakan-gerakan anti penyerahan ni, menghasut mereka, dan ada sebahagian orang Melayu dah mula sokong kepada British. Dan sokongan terhadap gerakan anti penyerahan dah mula slow. Sebab dah ada golongan yang menyokong melalui YMA. Sebab itulah Rukun 13 telah ditubuhkan. Sebab mereka tengok yang ada demonstrasi ni semakin lama semakin sedikit, semakin slow. Sebab ada di kalangan mereka telah diserap masuk ke YMA. Daripada menentang, jadi menyokong British melalui YMA. Untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Pertubuhan ini juga membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Kegiatan YMA menjurus kepada bidang pelajaran, agama dan juga sukan. So ini telah menarik minat orang Melayu yang kurang semangat nasionalisme dia untuk join. Dia kata dapat majukan orang Melayu. Okey, yang ketiga, kenapa mereka menyokong? Memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Mereka lebih pentingkan periuk nasib mereka. Mereka pentingkan kehidupan mereka. Ramai golongan intelektual di Sarawak diberikan peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan juga jurutera. Dengan ini British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. So itu golongan-golongan ini pun terima. Sebab akhirnya nanti British kata dia juga akan berikan taraf berkerajaan sendiri kepada pihak penduduk di negeri Sarawak. Sebab itulah ada penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Yang menentang tadi sebab mereka berpegang kepada Perlembagaan 1941. Yang ini dia melihat lebih ke hadapan. Kata walaupun British yang merintah, British juga berjanji akan memberikan berkerajaan sendiri juga kepada Sarawak. Mungkin lebih lama lah. Tempoh dia lebih lama berbanding dengan tempoh dalam Perlembagaan 1941. Okay, so kesimpulan dia, British menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya. Langkah tersebut menggambarkan rancangan besar British di Tanah Melayu, Singapura dan wilayah utara Borneo. Dan penyerahan Sarawak telah mencetuskan reaksi menentang dan menyokong daripada penduduk. Okay, boleh faham tak? Kita tentang negeri Sarawak. Ada soalan? Okay, so dalam 4.5 ni, dalam 4.5, satu tentang faktor penentangan. Yang kedua, bentuk penentangan. Dan yang ketiga adalah faktor menyokong. So, yang pertama, boleh faham yang pertama? Faktor penentangan, boleh faham? Ada 3 juga faktor penentangan. 1, 2, 3. Boleh faham Kalau faham jangan nak right. Kalau tak faham jangan tak right. Boleh? Katalin je faham, yang lain boleh faham tak?
Afiq boleh faham. Okey, Afiq faham, maknanya semua faham tu. Okey. Yang kedua, bentuk penentangan. Ada 7 ni, 7 bentuk penentangan. Okey, ada 7 bentuk penentangan. Boleh faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh faham? Jangan kata boleh faham. Okey. Bentuk penentangan boleh faham. Okey, faktor yang menyokong pun ada 3 Faktor yang menyokong pun ada 3. 1, 2, 3. Semua faham. Pak Fitrin kata semua faham. Okey, right. Okey, so 4.4 dan 4.5 kita dah selesai. Okey, semua faham tentang bagaimana Sarawak jatuh ke tangan British dan kita lihat juga bagaimana reaksi penduduk terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Majoriti menentang tapi ada juga yang menyokong. Okey, so boleh faham Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu akan sambung latihan dia, cikgu akan bagi di Telegram seperti biasa. Okey, jawab dalam buku latihan. Okey, snap gambar dan send kepada Padlet seperti biasa. Okey, boleh? Baik. Okey, so itu saja. Terima kasih kerana bersama cikgu pada hari ini. Maaf lambat sikit. Okey, cikgu target 11.35. Okey, so kita lewat sikit dah habis. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa pada minggu depan. Okey.